Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini, cikgu akan membincangkan tentang ulang kaji berfokus mengikut format PT3. Yang mana untuk siri kali ini, kita akan membincangkan tentang soalan bahan PDPR set 1/C. Awak semua dah ambil kan soalan tu dekat sekolah hari tu? Jadi untuk hari ini, kita akan bincangkanlah jalan penyelesaian bagi beberapa soalan. Okey, cikgu hanya akan membincangkan soalan yang selain daripada tingkatan 3 sahaja. Sebab soalan tingkatan 3 tu kita akan ambil sebagai penilaian untuk pentaksiran bilik darjah. Jom kita tengok pada soalan. Kita lihat pada soalan pertama. Sebuah mesin fotostat mengambil masa seminit untuk mencetak 12 salinan kertas peperiksaan. Berapa lamakah masa dalam saat yang diambil untuk mencetak 60 salinan kertas peperiksaan tersebut? Ingat lagi tak dalam kelas, cikgu cakap, bila soalan melibatkan penyelesaian masalah, pertama awak kena gariskan isi-isi penting ataupun keluarkan isi penting yang dinyatakan dalam soalan. Kita tengok pada soalan ni, dia bagi tahu mesin fotostat mengambil masa seminit untuk mencetak 12 salinan kertas. Okay, so 1 minit mesin tersebut dapat mencetak 12 salinan. Sekarang ni soalan tanya masa yang diambil dalam saat untuk mencetak 60 salinan kertas peperiksaan. Okay, sekarang ni kita nak cari berapa lama masa yang diambil untuk mesin tersebut mencetak 60 salinan kertas peperiksaan. Jadi untuk selesaikan soalan ni, pertama kita kena tahulah satu salinan tu dia ambil masa berapa saat. So kita tahu nak cari masa untuk satu salinan sama dengan, so kita akan dapat satu salinan bersamaan dengan, okey, 1 minit sama dengan 60 saat kan? So 60 kita bahagi 12. So kita akan dapat satu salinan dia akan mengambil masa berapa saat? 60 bahagi 12 kita akan dapat 5 saat. Okay, maksudnya satu salinan bersamaan 5 saat. Sekarang ni soalan tanya, mesin tu nak cetak 60 salinan. So kalau 60 salinan sama dengan berapa saat? So kita darabkan je lah. Jadi 60 salinan sama dengan 60 darab dengan 5 saat. Sebab apa? Sebab satu salinan 5 saat. So kalau 60 salinan sama dengan 60 darab 5. So kita akan dapat 60 darab 5 bersamaan dengan 300 saat. Okey. Jadi untuk soalan ni, pertama awak kena cari dulu berapa masa yang diambil untuk satu salinan. Kemudian awak kena darabkan dengan 60. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okay, soalan kedua tu PBD. So kita pergi kepada soalan yang ketiga. Selesaikan V tambah 12 sama dengan 3V. Okay, yang ni kita selesaikan macam biasalah. Okay, so kita ada V, tulis balik. V tambah 12 sama dengan negatif 3V. Okay, baiklah, untuk soalan ni kita kena selesaikan V. Nak selesaikan V, kita kena pindahkan V ni ke satu bahagian sahaja. Maksudnya awak nak pindahkan ke sebelah kiri ke ataupun sebelah kanan. Okay. So untuk soalan ni saya lagi prefer untuk pindahkan dia ke sebelah kiri lah. Supaya dia boleh jadi positif kat sini. So kita tak payah buat kerja banyak kali. So kita akan dapat. Okay, saya nak pindahkan negatif 3V ke sebelah kiri. Okay, so saya nak pindahkan ke sini. Yang 12 ni saya nak pindahkan ke sebelah kanan lah. Sebab kita nak samakan V dengan V, nombor dengan nombor. Jadi bila kita pindahkan, kita akan dapat kalau belah sini negatif, bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi apa? Positif. Pandai. Okay, so awak akan dapat V tambah 3V sama dengan, okay, kalau sini positif, bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi apa? Negatif lah. Okay, so kita akan dapat negatif
12. Seterusnya kita selesaikan terus soalan lah. Okey, V tambah dengan 3V. 1 tambah 3 dapat berapa? 4. So, 4V sama dengan negatif 12. Maka, nak cari V, V sama dengan negatif 12 bahagi 4. So, kita akan dapat V sama dengan negatif 3. Senang ke mudah soalan ni? Senang kan? Baiklah, kita teruskan kepada soalan yang keempat. Rajah dalam ruang jawapan menunjukkan segi 4 EFGH dilukis pada grid segi 4 sama. Lukis imej bagi sisi 4 EFGH tersebut di bawah pantulan pada garis lurus PQ. Okay, bila pantulan ni ibarat macam cermin. Okay, bila awak tengok cermin, awak akan nampak kalau mata awak ada dua, kat cermin pun ada dua. Pernah tak awak tengok cermin? Mata awak sepatutnya ada dua, tapi kat cermin ada satu. Tak pernah So, maksudnya bila pantulan ni, kalau bentuk dia bulat, imej pun akan jadi bulat. Kalau objeknya adalah segi 4, imej pun akan jadi segi 4 juga. Dia tak boleh kalau objek bulat, lepas pantulan dia jadi segi 4. Tak boleh. Okay, so dia mesti sama. Yang bezanya adalah kedudukannya lah. Okay. Sebab apa? Sebab kedudukannya, bila pantulan, kedudukannya haruslah bertentangan dengan garis pantulan. Okay, kita tengok pada soalan ni, dia dah bagi garis pantulannya adalah pada garis lurus PQ. Okay, so maksudnya objek ni dia pantul dekat sinilah garis pantulannya. Okay, so nak selesaikan soalan ni, kita kena kira lah satu persatu titik. Okay, kita tengok titik G. Berapa kedudukannya daripada garis pantulan PQ? So, kita kira kita ada 1, 2. Maksudnya dia berada 2 unit daripada garis lurus PQ. So, bila pantulan sama jugalah. 1, 2. Okay, so ini adalah G prime. Sama juga, next step H. Okay, H 1, 2. Okay, so kita kira juga 1, 2. So, ini adalah H prime. Okay, untuk F berada berapa unit daripada garis pantulan? So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So, kita kira 1, 2, 3, 4, 5. So, F kita berada kat sini. F prime. Okay, last kali E. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Bila kita dah senaraikan semua titik bagi image, langkah terakhir kita kena sambungkanlah titik ni. Okay. Pastikan bentuknya sama macam objek. Okay, jadi kita akan dapat lukiskan. Okay, nak lukis ni pakai pembaris ni, awak kena pakai pembaris. Saya tak pakai pembaris. Okay, so kita akan dapat kat sini. Okay, lukis elok-elok. Okay, sambungkan. Okay, so awak akan dapat macam ni ya. Okay, nampak tak? Sebab saya tak pakai pembaris. Okay, dia punya image dia macam tak cantik sangat. Tapi dalam peperiksaan awak wajib pakai pembaris. Okay, sebab ni saya pakai digital pen ni. So, dia tak boleh guna pembaris. So, kalau tengok objek sebelah kiri ni, image-nya adalah sama saiz, sama bentuk dengan objek. Okay, itu adalah syarat ataupun ciri-ciri bagi sesuatu objek dalam pantulan. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan yang kelima. Okay, soalan kelima ni banyak student kantoi lah. Bukan apa, kantoi sebab apa? Kantoi tak nak jawab. Okay, sebab dia tengok soalan ni macam susah. Tapi sebenarnya soalan ni senang sahaja. Sebab apa? Sebab awak hanya perlu gunakan pengetahuan tentang pemfaktoran. Okey, soalan suruh kita permudahkan. Permudahkan maksudnya kita tak payah selesaikan lah. Tak payah cari n tu sama dengan berapa. Kita cuma permudahkan sahaja. Okey, so dibagi 5n tambah 4 per n tambah 2. Bahagi dengan 10n tambah 8 per n kuasa 2 tolak 4. Okey, kita dah belajar waktu sekolah rendah dulu.
bila bahagi, kita kena tukar kepada darab. Betul tak? Okay, so step pertama, kita akan dapat 5n tambah 4 per n tambah 2 darab. Okay, 10. Okay, sorry. Bila darab, kita kena tukar lah. Kalau ini atas, kita kena tukar ke bawah. Yang bawah kita kena bawa naik atas lah. So, kita ada n kuasa 2 tolak 4 per 10n tambah 8. Dah dapat macam ni. Okey. Yang sebelah kanan ni, yang ini lepas darab ni, yang ini kita kena faktorkan. Boleh faktorkan kan? Okay, so kita akan dapat 5n tambah 4 per n tambah 2 darab. Okey, n kuasa 2 tolak 4. Faktorkan, kita akan dapat n tambah 2 n tolak 2. Okey. Per 10n tambah 8. Faktorkan. Okey, bila faktorkan, kita akan dapat 2 5n tambah 4. Okey. Saya ni ada bracket Ada bracket ni. Lepas tu kita kena buat apa? Kita potonglah apa yang sama. Sebab ini darab kan? So, kita tengok apa yang boleh dipotong. Okey. So, yang ini dengan ini, kita boleh buat apa? Boleh potong. Okey, so boleh potong ni. Okey, lagi, ni n tambah 2. Atas ni pun ada n tambah 2. Boleh potong juga. Okey, last sekali kita akan dapat apa? Apa yang tinggal? Last sekali kita akan dapat, inilah, yang atas tinggal n tolak 2. So, awak akan dapat n tolak 2. Yang bawah ada apa? N dengan 2. So, n darab 2, kita akan dapat 2n. Dah, selesailah untuk soalan ni. Senang kan? Okay, next time jumpa soalan ni, jangan takut. Sebab soalan dia tak gigit kita. Okay, soalan tak gigit kita. Jawab terus soalan. Okay, kita cuba. Cuba sikit-sikit apa yang patut. Applykan apa yang awak dah belajar. Boleh Okay, kita tengok kepada soalan yang ke-6. Diberi ABC sama dengan 5, 10, 35 dan C sama dengan 7. Tuliskan nisbah yang setara dengannya. Nak selesaikan soalan ni, kita salin balik maklumat yang diberi. Okay, so kita ada A, B, C. Okay, kita diberi maklumat nisbah A, B, C ni sama dengan 5. Okay, nisbah 10, nisbah 35. Kemudian soalan ada bagi kita nilai C. Okey, nilai C sama dengan 7. Okey, sama dengan 7. So, sekarang ni soalan suruh kita cari apa? Soalan suruh kita cari nisbah yang setara. Apa maksud nisbah yang setara? Nisbah yang setara ni maksudnya nisbah yang sepadan lah. Contohnya, bahagi dengan 5, semua kena bahagi dengan 5. Kalau darab dengan 2, semua kena darab dengan 2. So, itu maksudnya. Sekarang ni kita tengok. Dekat soalan. Okey, mula-mula C nilainya adalah 35. Okey, kemudian nilainya berkurang menjadi 7. Bila nombor semakin berkurang ataupun mengecil, kita gunakan operasi apa? Ya, kita gunakan operasi bahagi. Okey, so maksudnya semua ni kita kena bahagilah. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan, okey kita tengok. 35 bahagi berapa dapat 7? Ya, kita kena bahagi dengan 5. So maksudnya untuk B dengan A, kita kena bahagi juga dengan 5. Sebab apa? Sebab kita nak cari nisbah yang setara. Maka kita akan dapat, okey, 10 bahagi 5 dapat berapa? Dapat 2, pandai. Okey, 5 bahagi 5? 1. Okey, so kita akan dapat nisbah yang setara adalah 1 nisbah kepada 2, nisbah kepada 7. Okey, selesai untuk soalan yang ke-6. Seterusnya, untuk soalan yang ke-7. Seren membeli kotak perhiasan berbentuk kubus. Dia mendapati bahawa jumlah luas permukaan kotak itu ialah 24
darab 2x tolak 1 kuasa 2. Cari isi padu kotak tersebut. Pertama, kita kena tahulah bentuk kubus tu macam mana. Okey, bentuk kubus adalah macam ni. Okey, kalau awak tak dapat imagine, awak boleh lukislah. Dan kita tahu, sifat bagi bentuk kubus adalah panjang dan lebar sisinya adalah sama. So, maksudnya, kalau sini 2 cm, sini pun 2 cm lah. Okey, yang saya tanda ni semua 2 cm. Sebab apa? Sebab dia adalah kubus. Kubus memang sisinya adalah sama. Okey, soalan bagi kita jumlah luas permukaan kotak. Okey, jumlah luas permukaan kotak adalah 24 darab 2x tolak 1 kuasa 2. Okey, kita tengok kubus, jumlah permukaannya ada berapa? Ada 6. Okey, so kita tahu jumlah permukaan bagi kubus adalah 6. Okey, so kita tahu jumlah luas permukaan kotak ni adalah 24 darab 2x tolak 1 kuasa 2. Okey, kita kena cari, nak selesaikan soalan ni, pertama kita kena cari dulu berapa luas untuk satu permukaan. Nak cari luas untuk satu permukaan, okey, luas bagi satu permukaan sama dengan berapa? Sama dengan 24 darab 2x tolak 1 kuasa 2, kita kena bahagi dengan 6. So, yang ini kita boleh potong. 24 bahagi 6 dapat berapa? Dapat 4. Okey, so kita akan dapat luas bagi satu permukaan adalah 4 darab 2x tolak 1 kuasa 2. Okey, sekarang ni kita dah tahulah. Okey, so luas bagi satu permukaan maksudnya bentuknya macam ni lah. Okey, so ini adalah luas bagi satu permukaan. Sekarang soalan suruh kita cari apa? Cari isi padu, bukan luas satu permukaan. Nak cari isi padu, kita kena tahu dulu berapa panjang dan sisi dia. Okey, kita tahu bahawa panjang dan sisi bagi kubus adalah sama. So, untuk cari sisi bagi kubus ni, jadi kita kena cari dululah berapa panjang dan lebar sisi bagi kubus ni. Okay, so kita akan dapat sisi sama dengan, okey, punca kuasa 4 2x tolak 1 kuasa 2. Okay, panjangkan sikit. Okey, selesaikan. Punca kuasa 4 sama dengan berapa? 2. Pandai. Okey, so yang ini 2x tolak 1 kuasa 2. Okey, punca kuasa, so kita akan dapat 2x tolak 1. Betul tak? Ingat lagi tak rules ni? So, kalau contohnya A kuasa 2, punca kuasa, which is sama dengan A. Sama jugalah macam ni. So, bayangkan 2x tolak 1 ni sebagai A kuasa 2, punca kuasa. So, kita akan dapat A balik lah. So, 2x tolak 1. So, maksudnya kat sini panjangnya adalah 2 darab 2x tolak 1. Okay, so sama juga. So, bila kita dah cari nilai ni, boleh cari tak isi padu? Boleh lah. Okay, nak cari isi padu macam mana? Panjang darab lebar darab tinggi. Masukkan dia dalam formula sebab kita dah tahu. Panjang dia 2 darab 2x tolak 1, lebar dia 2 darab 2x tolak 1, tinggi dia 2 darab 2x tolak 1. Jadi, kita akan dapat isi padu. Okey, isi padu sama dengan panjang darab lebar darab tinggi ataupun so kita boleh buat 2 darab 2x tolak 1. Okey, kita darab berapa kali? 3 kali, betul, nilai yang sama. So, kita boleh kuasa 3. Okey, maksudnya kuasa 3, maksudnya kita darab nombor ni sebanyak 3 kali. Okey, so kita akan dapat berapa? 2 kuasa 3, kita akan dapat 8. 2x tolak 1 kuasa 3, kita akan dapat 2x tolak 1 kuasa 3 lah. Okay. So, unitnya adalah sentimeter cube. Alright, selesai untuk soalan yang ke-7.
Seterusnya kita pergi kepada soalan yang ke-9. Rajah menunjukkan sebuah segi empat dengan luas 64 cm square yang dibentuk menggunakan seutas benang. Benang tersebut kemudiannya dipotong untuk membentuk dua buah segi empat tepat yang kongruen dengan panjang 5 cm seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Baiklah, untuk soalan ni kita tahu bahawa segi empat maksudnya panjang dan lebarnya adalah sama. Okey, so kita boleh cari tak dia punya nilai bagi sisi dia? Bolehlah. So kita akan dapat sisi sama dengan punca kuasa 64. So kita akan dapat sisi adalah sama dengan 8 cm. Okey, so maksudnya sini adalah 8 cm lah dan sama untuk keempat-empat sisi. Okey, kemudian daripada segi empat ni, benang ni dipotong menjadi dua segi empat tepat yang kongruen. Apa maksud kongruen? Kongruen ni dia macam kembar. Maksudnya panjang, lebar, sisi dia semua sama. Kalau sini 5 cm, sini pun akan jadi 5 cm juga. So, kalau sini 2 cm contohnya, so semua ni akan jadi 2 cm jugalah. Okey, dia kongruen. Kongruen tu maksudnya sama. Okey, so kita macam mana daripada sini kita nak kaitkan dengan gambar ni? Sebab soalan suruh kita cari apa? Soalan suruh kita cari luas. Luas bagi segi empat. Okey, dia bagi luas segi empat sama ni, tapi dia suruh kita cari luas bagi segi empat tepat. Okey, nak cari luas bagi segi empat tepat, pertama kita kena tahulah berapa nilai kat sini. Nilai yang saya tanda X ni. Okey, nilai yang ini kita dah tahu 5 cm. So, semua ni adalah 5 cm. Sekarang ni kita nak cari berapa nilai X. Nak cari nilai X, kita boleh kaitkan dengan perimeter. Okey, sekarang ni kita boleh tahu. Perimeter segi empat ni berapa? Okey, so perimeter segi empat. Saya buat gambar. Sama dengan 8 darab 4. Iaitu berapa? 32 cm. Okey, perimeter untuk dua segi empat tepat ni, yang dua ni berapa? So, perimeter bagi segi empat tepat sama dengan, 5 tambah 5, 10. Okey, 10 tambah 5, 15. Okey, so kita akan dapat 20. 20 tambah dengan berapa X? 1, 2, 3, 4. So, 20 tambah 4X. Okey. Perimeter ni dengan perimeter ni jumlahnya adalah sama, betul tak? So, maksudnya kita nak cari nilai X kan? Okey, nak cari nilai X, 32 sama dengan 20 tambah 4X. Okey, kita nak cari X. So, 4X sama dengan, 20 kita pindahkan dia, kita akan dapat 32 tolak 20, which is sama dengan 12. Okey, nak cari X. X sama dengan 12 bahagi 4. So, kita akan dapat X sama dengan 3 cm. Okey, bila kita dah tahu nilai X, boleh cari tak luas? Jadi, kita akan dapat luas. Luas sama dengan, luas bagi segi 4 sama dengan panjang darab lebar. So, kita ada 5 darab 3, which is sama dengan 15 cm square. Okey. Panjang betul dalam kerja dia. Okey, soalan last sekali. Tentukan koordinat imej bagi titik G, negatif 1, negatif 4 di bawah translasi negatif 8, 0. Okey, translasi negatif 8, 0. Okey, kita tengok. Negatif 8 ni dia mewakili paksi X. Okey. 0 ni adalah paksi Y. Okey, bila paksi X, dia akan bermain, dia akan bergerak kiri ataupun kanan. Manakala untuk paksi Y, dia akan bergerak sama ada atas ataupun bawah. Okey, sekarang ni soalan suruh kita cari imej bagi titik G. Okey, titik G, negatif 1,
negatif 4 di bawah translasi negatif 8, kosong. Okey, kita ada dua cara. Cara pertama adalah melalui pengiraan. Pengiraan, simple je lah. X, awak kena tambahkan dengan X, Y, tambahkan dengan Y. So, kita akan dapat G. Okey, so kita ada negatif 1 tambah negatif 8. Okey, kita ada negatif 4 tambah kosong. So, kita akan dapat G negatif 1 tambah negatif 8 sama dengan negatif 9. Dan untuk Y kita ada negatif 4 tambah kosong. So, kita akan dapat negatif 4. Okey. Dah selesai untuk soalan ni. Sekian sahaja untuk siri kali ini. Okey. Kita dah selesai membincangkan perbincangan soalan bahan PDPR set 1/C. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Have a nice day.